Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ashrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ra'ufur rahim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menimpah izin, kurnia, inayah, taufik daripada Allah, kita dapat bersama lagi pada tengah hari ini untuk meneruskan kuliah pengajian tasawuf kita ni. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman ilmu supaya kita dapat memanfaatkan ilmu ni untuk melayakkan kita melangkah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar nanti. Kita berhenti kat mana? Ada tanda? Saya ni tanda banyak sangat, saya tak tahu mana satu tu. Baru masuk bab mata tu kan lah. Dah lah. Baru intro kot. Fasal pada pertama pada menyatakan mata, ketahui ilmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan ia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lainnya supaya berdalil engkau akan dia dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan-jalan ke masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Dan setengah daripada faedahnya juga bangsa dunia itu melihat perusahaan, kerja-kerja buat engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga, dan bermula mensyukurkan mata itu yang memelihara daripadanya dengan tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya, dan seperti melihat akan yang muda belia, dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, kerana firman Allah Ta'ala cerita pada kita, tuan-tuan sekalian, Allah jadikan anggota tubuh badan kita ni dua bangsa, satu bangsa akhirat dan satu bangsa dunia. Yang kita sebut hari itu pasal apa? Dia mulakan dengan bangsa akhirat, sedangkan kalau ikut sikun kita dunia dulu baru akhirat. Sebenarnya tujuan Allah jadikan kehidupan kita, anggota-anggota tubuh badan kita dan segala apa yang nikmat yang Allah bagi pada kita ni tujuan matlamat dia akhirat dulu baru dunia. Dunia bukan tempat kita, bukan destinasi kita. Destinasi kita sebenarnya akhirat. Sebab tu bila kita sebut tentang Ramadan hari tu, tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, akhirat tu lama, panjang sampai bila-bila. Sedangkan dunia ada orang hidup 60 tahun, ada orang hidup 70 tahun, ada orang hidup 10 tahun, ada dia bergantung kepada usia umur. Beruntung orang dulu-dulu yang hidup sampai 1000 tahun, dia boleh buat pahala amal banyak, dia himpun. Kita 60 tahun, 70 tahun, kita sekadar boleh himpun amal kita 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan pun begitu, walaupun 60 tahun, 70 tahun hidup, sehari-hari peruntukan kita untuk akhirat, berapa minitnya, berapa masa, berapa banyak yang kita peruntuk untuk akhirat. Jadi bila pindah pihak akhirat, tuan-tuan sekalian, kita ada disadvantage. Apa disadvantage kita? Disadvantage kita umur kita pendek-pendek berbanding dengan orang kalaulah mereka hidup 1000 tahun, balik 50 tahun, 950 tahun boleh beramal untuk himpun bawa pihak akhirat. Kita nanti bangkit daripada mahsyar sama-sama aja. Dia pun yang hidup dulu-dulu zaman umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh pun akan bangkit sama dengan kita bangkit nanti di akhirat. Sama aja umur kita, usia kita di akhirat tu semua sama aja. Tuan-tuan sekalian, maksud saya, beruntung mereka yang boleh himpun pahala banyak disebabkan umur mereka yang panjang. Tapi kita umur kita pendek. Dahlah umur kita pendek, masa yang kita peruntukkan sehari-hari untuk akhirat kita pun sedikit. Itu dan sekalian, disadvantage kita umur kita pendek. Tapi Allah bagi kita Ramadan pada setiap tahun, tuan-tuan sekalian. Kalau siapa boleh manfaatkan Ramadan tu cantik-cantik, nanti subhanallah dia boleh pergi depan Allah dengan amal, tuan-tuan, mungkin mencecah sampai 1000 tahun, mungkin mencecah sampai 2000 tahun bahkan. Disebabkan Ramadan yang dia manfaatkan sungguh-sungguh waktu dia hidup di dunia dulu. Baik.
Maka setengah daripada faedahnya memandang masa akhirat itu memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lainnya supaya berdalil engkau akan dia dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas segala kuasanya. Dia kata subhanallah, mula-mula sekali tengok tuan-tuan sekalian, Allah bagi tujuan mata ni supaya apa? Supaya bangsa akhirat ni tengok dalil kewujudan Allah Subhanahu Ta'ala, tengok langit, tengok bumi. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lah ni saya tadi duduk breakfast dengan kawan-kawan tadi dekat Pulau Meranti. Ada satu tempat kedai nasi lemak nama dia Makcik Bebel. Sungguh tuan-tuan sama-sama sampai tu dia bawa pack sampai tuan-tuan balik. Tapi sedap nasi lemak dia. Salli ala sayyidina tuan-tuan. Duk sembang pasal ISIS. Tahu ISIS? Tuan-tuan tahu tak? ISIS tu. Yang dekat apa Baghdad, Iraq kan. Tahun ni tuan-tuan, tahun ni dan tahun lepas, tanda-tanda kiamat ni zahir sangat. Tak macam dulu-dulu. Tanda-tanda kiamat ni terzahir sangat. Banyak sangat benda-benda pelik yang berlaku di dunia ni. Allahumma salli. Dan terang-terang. Tuan-tuan, yang mana yang Nabi duk sebut ni, dia duk seolah-olah macam kita ni, Allah pilih kita ni untuk lihat benda-benda tu. Nabi sebut, tuan-tuan, Musalli Zaman, cerita pasal ISIS tu kan. Ada hadis yang menceritakan tentang nanti dekat dengan kiamat, waktu nak turunnya Imam Mahdi. Waktu turunnya Imam Mahdi, ada satu kelompok pemuda-pemuda yang mengangkat bendera hitam. Mereka ni daripada Khurasan. Daripada Khurasan ni tuan-tuan tu Syam lah. Syam ni bukan apa ni Syria saja. Syam ni dia termasuk dengan Iraq, termasuk dengan Iran, termasuk dengan apa yang duduk satu link dengan dia di atas tu. Duduk folk duduk di atas utara kan. Salih Azzamat. Lagi Palestin, semua duduk kata tu. Dia Jordan, dia akan keluar pada situ. Pemuda-muda, Nabi kata ataituhum, kalau kamu jumpa mereka ataituhum, kamu datangilah mereka walau habwan ala salj, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Saya bila duk baca tentang depa ni tuan-tuan, kita jadi gelisah. Kita sebab kita tak tahu kalau kod tak, kita kata dak kod bukan kod kan. Tiba-tiba dia betul macam mana? Tiba-tiba betul dia. Ataupun kita kata apa? Betul kot, tiba-tiba salah pula. Susah kan. Tu Nabi kata kita duduk pada zaman fitnah yang seperti seekor semut yang duduk di atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Kita tak tahu mana satu kebenaran ni. Kita duduk kata macam mana tengok tiap hari dia duduk sembelih orang, bunuh orang apa semua. Real buat apa semua. Sahabat-sahabat kita duduk di sana, duduk hantar mesej, ustaz jangan salah faham ustaz. Tu semua lakonan orang yang tak mau bagi kita percaya. Depa berlakon, depa buat benda-benda macam tu. Depa record dan depa apa semua, depa pun label kawan tu, depa kata depa yang buat. Padahal depa tak buat. Sudah kita dah jadi serabut lah. Tengok kau ni, kau tahu macam ni, tengok kau ni, yang mana satu betul ni kita dah tak tahu. Tapi itulah keadaannya. Maksud dia apa? Waktu akhir zaman ni kita akan berhadapan dengan suasana yang kita tak tahu. Sedangkan kalau kita tak ikut depa, kita dah terpisah daripada kita. Ataituhum, kamu datanglah mereka walau habwan ala salj. Maksud begitu apa? Walaupun terpaksa sampai bersusah nak kena ikut depa juga. Sebab bersama dengan mereka ada Imam Mahdi. Saya tadi duduk bersembang, depa duduk cerita, depa terdengar satu kelompok yang agak besar ni Malaysia ni. Yang dulu ni depa punya kiblat, depa ni selalu bukan kiblat lah, selalu depa ni grup-grup depa yang ramai-ramai ni depa akan ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, saya tak payah sebutlah kan. Nama grup tu saya sebut tu tuan-tuan boleh faham lah. Dan perancangan mereka sekarang ni tuan-tuan sekalian, depa dah mula divert daripada pergi India, Pakistan dan ni, depa mula divert, depa akan pergi settle down di Mekah. Tuan-tuan, sequence daripada grup bendera hitam ni ialah kemunculan Imam Mahdi. Dan kemunculan Imam Mahdi ni akan berlaku di Mekah. Kemunculan Imam Mahdi tu, orang masyarakat akan berbai'ah dengan Imam Mahdi di Mekah. Di mana? Di Masjidil Haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam masa yang sama juga kita berhadapan dengan suasana kering yang berapa lama hari itu ni tuan-tuan, dan sekarang ni pun kita dijangka akan berhadapan dengan El Nino untuk sekian lama apa semua. Tuan-tuan, rujuk balik bagaimana hadis Nabi ceritakan tentang keadaan kering-kering dekat kemunculan Dajjal.
Hari tu dah jadi dah sekali tuan-tuan. Yang Nabi SAW yang seolah-olah macam relate dengan yang Nabi kata apa? Tahun pertama sebelum munculnya Dajjal tu, hujan tidak akan turun 1/3. Bukan hujan langsung tak turun, tak, 1/3 hujan tak turun. Daripada kebiasaan tu 1/3 Allah stop. Kita takut hari tu, yang awal hari tu yang kita kering, yang kita berhadapan dengan suasana apa, yang kita berhadapan dengan catu air apa semua, yang kita punya empangan-empangan kita kering apa semua tu, kita takut tu fasa pertama. Dan El Nino ni fasa kedua. Yang Nabi kata apa? Tahun kedua tu Allah akan sekat langit 2/3 daripada hujan turun. Ya Allah, anda sekalian, dia risau. Sebab dia main serentak ni. Nabi kata bila dah cukup semua tanda-tanda kecil, dia akan main tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat, dia akan turun macam tasbih yang putus. Tak tasbih putus. Dia tu prrrr gitu. Maksud dia satu sontak. Ya Allah Rabbi. Tuan-tuan, salli alaihi wasallam. Kalaulah betul keadaan ya tuan-tuan sekalian, maksud dia apa? Maksud dia salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu alam. Apa yang duk jadi sekarang ni kan. Kalau grup tu bangun, kemudian nanti munculnya Imam Mahdi. Tuan-tuan tengok, bila muncul Imam Mahdi akan muncul di Musalla Jumaat dia akan dibai'ah di Makkah. Tuan-tuan, dan dua tempat yang Dajjal tak boleh nak pergi ialah Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Adakah satu kebetulan? Satu kebetulan ke? Apabila sekarang ni tuan-tuan cukup susah kita nak dapat visa untuk pergi Makkah dan Madinah. Bukan setakat Malaysia, seluruh dunia. Tuan-tuan sekalian, orang-orang yang duduk di dalam Mekah dan di dalam Madinah tuan-tuan, penduduk-penduduk tu sekarang ni terpaksa keluar. Pasal apa? Pasal mereka sedang buat apa? Expansion. Nabi juga cerita nanti waktu tu subhanallah dekat dengan kiamat. Waktu nak turun Dajjal, penduduk-penduduk Mekah ni akan keluar daripada Mekah ni. Dan subhanallah, saya duduk terfikir waktu saya dengar khutbah duduk cerita pasal tanda kiamat ni tuan-tuan. Saya terfikir dia kata apa? Kalau betul Dajjal muncul nanti, semua orang akan lari pergi kota Mekah dengan Madinah. Pada waktu tu tuan-tuan sekalian, dah tak? Semua pasal Mekah Madinah ni Dajjal tak boleh pergi. Tapi subhanallah baru teringat yang lah ni memang susah nak pergi untuk Mekah dan Madinah. Very limited. Betul tak? Sangat terhad. Adakah dia satu kebetulan ataupun ini perancangan Allah di akhir-akhir ni menyebabkan nanti bukan tak semua orang boleh pergi larikan diri untuk duduk, pasal semua kebanyakan daripada manusia akan berhadapan dengan fitnah Dajjal. Oh tuan-tuan sekalian, musalli ala sayyidina, benda nak kena fikir ni. Kita ni duduk pada zaman yang salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi duk cerita dulu waktu zaman para sahabat tak berani duduk zaman kita ni. Betul tak tuan? Ni contoh baru ISIS ni. ISIS ni pun kita dah celaru dah ni. Betul ke? Tak betul ke? Macam yang sikit-sikit main pada macam tempat macam Nabi kata, main pada jiwa mereka kental kata Nabi seperti kepingan-kepingan besi. Maksud dia apa? Mereka akan berhadapan dengan fitnah, dengan ujian, dengan apa, tapi mereka boleh melalui segala ujian tu macam tak ada apa Nabi SAW sebut. Maksudnya kalau betul lah ada kelompok yang berdarah hitam ni, dia panggil pemuda Bani Tamim kan, bukan Tamim tanah Melayu. Saya tu pun ada satu pendapat, saya tak tahu lah, wallahu alam. Dan sekali saya tak nak dengar betul lah. Kalaulah ada betul masalah ala syamat, pemuda-pemuda depa memang akan berhadapan dengan fitnah yang macam ni. Orang akan kata depa tak betul. Faham tak? Oh, depa betul tapi orang akan kata tak betul. Kita takut yang tu depa. Takutlah. Allah, sebab kita tak tahu ni. Saya pun celaru kalau orang tanya saya, Ustaz, IC tu macam mana? Saya tak tahu, saya pun tak tahu. Tu baru kelompok tu, belum Imam Mahdi. Kalau betul lah tuan-tuan Imam Mahdi dia muncul, kemudian dia main beritahu kat kita tuan-tuan. Oh, tengah-tengah duduk sembahyang Jumaat, tuan-tuan main naik seorang lelaki minta laluan Ustaz. Dia pun tuan-tuan, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama dengan sayalah Imam Mahdi. Mampu kita duduk selaru kat belakang ambil telefon. Itulah telefon Jaiz tolong Ustaz ni ada dia main apa semua ni. Jaiz tolong main Ustaz ni, dia orang mengaku Ustaz polis main tangkap apa semua. Tiba-tiba dia memang betul Imam Mahdi macam mana? Betul lah kita, itulah Nabi kata kamu duduk di akhir zaman yang kamu dah tak tahu dah yang mana satu betul, mana satu salah ni. Kita jadi celaru lah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau tak ikut, kita out daripada kelompok depa. Tu yang kita risau. Sedangkan sekarang ni, bila sampai waktu tu kamu terpaksa untuk ikut depa. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian musa semua. Jadi yang tuan-tuan teringat waktu Musalli ala Syekh Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal.
Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW, dia sebelum dia masuk Islam, dia terjumpa dengan Dajjal. Waktu dia hanyut di satu pulau, dia terdampak satu pulau, dia jumpa dengan jasasah dengan seekor binatang yang berbulu panjang. Kemudian masa dia masuk, jasasah tu suruh pergi, ada seorang duk tunggu daripada dalam, dia masuk ke dalam, jumpa dengan orang tu. Orang tu tanya soalan-soalan dia, ada tak pohon kurma di tempat tu masih berbuah? Itu dia berbuah lagi, dia akan habis buah dia. Sungai di satu tempat tu kering tak lagi? Sungai tu masih ada air, sungai tu akan kering. Tuan-tuan tahu sungai apa Nabi SAW sebut? Sungai Furat. Dekat mana sungai Furat ni? Kat Syria. Tuan-tuan, Syria sampai ke Turki. Tuan-tuan tahu tak? Baru ni mereka hantar gambar bulan lepas, keringlah sungai tu. Betul tuan-tuan? Dan dia bukan setakat kering, sampai dia punya dasar tu dah tumbuh rumput-rumput dah. Memang tak ada air langsung. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni kita ni duk berasa apalah hati ni? Tak ada, bukan lagi kot. Kalau dia macam mana? Tidak. Duk dalam hati ni duk Nafi ni duk harap. Bukan kot tu yang bunyi kat langit tu, bukan kot. Ni yang kering-kering ni bukan dia kot, bukan. Nanti kot. Ada seorang tadi duk sembang saya, dia kata apa? Dan lagi kot kita Ustaz, dan lagi kot. Mana tahu dan tak dan. Tidak. Kalau dia macam mana? Dah at least kita dapat maklumat ni dan kita buat persediaan, betul tak? Daripada kita duk menafikan. Kalau betul, susah kita. Tu sekalian. Guna mata, kata Nabi, kata ulama ni, guna mata untuk melihat bulan, bintang, matahari apa semua ni kebesaran, tanda-tanda yang Allah dah bagi kat kita, supaya kita berdalilkan akan kewujudan Allah SWT, berdalilkan akan kebenaran kata Nabi SAW. Lah ni kita berhadapan, kita berada pada waktu dan ketika kita membenarkan perkataan-perkataan Nabi yang 1500 tahun dulu ni. Dia macam tu apa, Profesor Lewis L. Moore, dia menulis buku berkaitan dengan embryologi. Ya. Kemudian Masa Jamat waktu dia duduk bentang tentang leech, tentang lintah. Waktu 80 80 hari. Jadi 30 60 berapa? 2 bulan setengah. Lebih kurang kan? Waktu tu jadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Waktu segumpal darah ni tuan-tuan, dia bentuk dia memang macam lintah. Dan sifat dia pula makan darah. Dan lembik macam lintah. Dan alaqah juga bermaksud lintah. Bermaksud darah yang segumpal darah yang lembik, yang makan darah. Lintah juga tuan-tuan, lembik dan makan darah. Dua-dua pun sama. Jadi dalam bahasa Inggerisnya dia panggil leech. Dan subhanallah tuan-tuan, dalam kandungan ni pun waktu 2 bulan setengah, memang nama saintifik dia leech, lintah. Waktu dia bentang tentang lintah ni, main anak-anak murid dia apa semua, tunjuk dia kata yang sebenarnya 1500 tahun dulu Nabi kami dah cerita dah tentang leech ni. Dia kata, dahsyat, macam mana dia boleh tahu? Mikroskop tak ada waktu tu, teleskop pun tak ada, scope production pun tak ada lagi. Macam mana dia boleh tahu ni? Subhanallah tuan-tuan, ni mukjizat Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Sekarang ni waktu-waktu ketika kita membenarkan kata-kata Nabi SAW. Dah sampai waktu dia, faham? Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang tanya saya baru ni, muslimat, kena tahu, apa keadaan tuan-tuan mu sekali lah, tuan-tuan ada anak isteri perempuan, anak perempuan, isteri ada. Kalau kita keguguran, waktu kandungan tu umur dia bawah 10 bulan, 10 minggu. 10 bulan pula lah. 10 minggu. 10 minggu berapa bulan? 10 minggu 2 bulan setengah 10 minggu 2 bulan setengah. Adakah darah yang turun itu dikira sebagai darah haid atau darah tu sebagai darah nifas? Beza. Darah haid, kalau turun darah haid, dia tuan-tuan, katalah tuan-tuan guguk kata. Tuan-tuan sekalian selamat. Kalau keguguran, kalau darah haid, dia paling lama, paling panjang 15 hari. Habis 15 hari masuk hari ke-16, kalau masih ada darah, waktu tu darah tu dikira sebagai darah istihadhah, darah penyakit. Waktu tu dia kena mandi dan dia kena semayang apa semua. Tapi kalau darah nifas, kalau dikonsider dia sebagai darah nifas, dia boleh
tak semayang, dia boleh tak puasa sehingga maksimum 60 hari. Mazhab Imam Syafi'i. Sampai 60 hari. Hari ke-61 barulah dia kena mandi, dia kena semayang walaupun darah duk turun lagi. Dah faham tak? Jadi kalau keguguran kandungan tu umur dia 10 minggu ke bawah, apa hukum darah tu? Nak kira dia sebagai darah haid ke darah nifas? Baik, pada mazhab Imam Syafi'i, darah itu dikira sebagai darah haid. Faham? Jadi maksud dia apa? Selepas 15 hari, kalau masih turun lagi, dia kena mandi, dia kena bersihkan, dan dia kena sembahyang walaupun darah tu masih duduk turun. Pasal apa? Pasal bawah 10 minggu, waktu tu janin tu, dia baby tu belum jadi lagi. Dia masih dalam bentuk alaqah. Jadi apa? Jadi segumpal darah. Dia masih dikonsider sebagai haid. Faham? Tapi kalau 10 minggu ke atas, maksudnya 2 bulan lebih dah, waktu dia jadi mudrah. Mudrah ni apa? Segetul daging. Dah jadi daging lah. Daging maksud dia dah tumbuh anggota dah. Dia dah start dah tangan dah. Dia start dah kaki dah. 10 minggu ke atas. 10 minggu ke atas masuk 2 bulan setengah ke atas. Masuk 3 bulan atau 4 bulan. Kalau keguguran, darah yang turun itu dipanggil sebagai darah nifas. Darah nifas, dia panjang sepanjang-panjang darah nifas tu sampai 60 hari. Tapi jangan tunggu 60 hari. Jangan tunggu 40 hari baru mandi. Kalau dia 10 hari je, tapi dah kering dah. Waktu mandi dan turih semayang macam biasa. Apa faham tak ni? Macam mana? Boleh ingat tak ni? Tak ingat nanti telefon ustaz. Senang je. Baik, nah tu cerita dia. Musalli ala sayyidina. Baik. Supaya berdalil dengan dia Allah Ta'ala dan segala keesaannya dan atas kuasanya, dan setengah daripada melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Tuan-tuan sekalian, ni tengok kita lah ni. Habis-habis daripada Ramadan hari tu ni, cerah masjid sampai lah ni tak ada lagi. Cerah tuan-tuan sekalian, maksud Jumaat. Hari tu bukan main lagi, bukan main 30 hari tu dengan tarawih full tarawih punya ramai. Tuan-tuan sekalian, dia boleh jaga tarawih dia 30 hari malam raya tu sampai hari ni, maghrib isyak tak pergi lagi. Betul tak ni? Quran simpan sampai hari ni, Quran tak buka lagi ni. Betul tak ni? Hampa pun tak berani nak angguk, hampa buat. Sungguh ya Allah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, ni masuk je Syawal. Inilah masa kita bermuhasabah. Adakah Ramadan kita hari itu Allah terima ataupun tidak? Sebab kalau Allah tak terima Ramadan, maksud dia apa? Maksud dia kita tak dapat manfaat apa pada Ramadan ni. Peluang yang Allah bagi hari itu ni. Tuan-tuan perasan tak? Habis-habis Ramadan itu ni hati duk rasa apa? Tak puas. Dah habis dah. Ni jumpa saya, boleh kata hampir setiap orang yang jumpa saya kata apa? Berasa sad je Ustaz Ramadan kali ni. Ya tak? Tak ada nak buat apa pun, tak sempat nak buat apa pun. Bukan cerita tahun ni, daripada dulu ke pun duk kata sama. Tak sempat buat apa, Quran pun tak habis baca lah apa. Macam tu lah tiap-tiap tahun. Dan duk harap apa? Mailah lagi satu Ramadan. Tapi setiap kali sampai Ramadan baru pun, macam tu juga kita ni. Tak berubah. Bila nak berubah tu? Faham tak ni? Maksud dia apa? Maksud dia Ramadan kita tak ada manfaat sungguh-sungguh. Tak ada manfaat. Tuan-tuan, kelompok yang pertama yang masuk Ramadan, yang kita kena jadi, yang kita kena dapat. Kita tak boleh, tak ada pilihan, melainkan kita kena dapat di kelompok ni. Apa dia? Orang yang dapat takwa. Orang yang dapat takwa. Orang dapat takwa ni tuan-tuan, tanda dia apa? Ni, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali dia ulama pada mazhab Imam Hambali yang wafat dia pada tahun 795 Hijrah di kota Damsyik, Syria. Dia kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata tanda amalan seseorang itu diterima. Ramadan kita itu Allah terima amalan kita ni. Ialah berlangsung selepas daripada ilmu daripada amalan tersebut ni. Maksud dia berlanjut daripada dia amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang lain selepas daripada tu. Tanda tuan-tuan Ramadan, tuan-tuan hari tu Allah terima apa dia? Lepas daripada Ramadan, tuan-tuan amal tuan-tuan bertambah. Bertambah bila bertambah berbanding dengan sebelum masuk Ramadan. Itu tanda dia. Kita bertambah akan makin kurang. Terus kurang tuan-tuan sekalian. Setengah surau, setengah masjid. Saya tanya mesej, Ustaz, kita ikut jadual ni, saya dah kuliah sini ni. On tak lagi ni? Cuti raya ke Ustaz? Cuti raya lagi. 2 minggu lah cuti raya. Padahal raya sehari je. Faham tak sekalian? Ya Allah, Rabbi subhanallah. Raya apa sampai 2 minggu ni? Sehari je raya. Teruk lah tuan-tuan sekalian. Hari raya pertama tu tuan-tuan, cerah orang tu.
Tok Imam pun tak main. Sepatutnya hari itulah hari kemuncak amal kita tu. Hari tu hari peak tu. Pasal apa? Pasal training 30 hari tu. Tuan-tuan, kelompok pertama, kelompok orang dapat takwa. Tanda dia dapat takwa apa? Amalan dia bercambah. Kelompok yang kedua, tuan-tuan, masalah ala syamat, orang yang dia panggil Ramadhaniyin, penyembah Ramadan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang langsung tak dapat apa Ramadan ya. Ila ju' wal atas, kecuali lapar dengan dahaga ya. Tuan-tuan ni, yang main ni tuan-tuan ni grade A punya orang tau. Tahu grade A punya orang? Grade A punya orang ada kuliah, ada demai semayang, ada kuliah, dia tunggu duduk. Tu grade A. Tuan-tuan lah. Tak ni kan semayang lagi, main tunggu dengar kuliah dulu. Grade B punya orang, demai semayang, ada kuliah, dia tuang balik. Ataupun demai lagi untuk semayang, waktu kuliah dia tak main. Grade C punya orang langsung tak main. Tadi ramai kat depan tu. Faham tak? Zone bunuh diri. Suicide zone. Kelihatan Ustaz Ahmad. Allahu Akbar, Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang grade A ni, jenis orang main mengaji ni, tuan-tuan, sepatutnya amal kita tak sama macam orang lain. Tak sama macam orang lain. Sepatutnya Ramadan hari tu, tuan-tuan, yang tuan-tuan duk pulun buat, yang baca Quran, yang sembahyang sunat. Ni kita hari ni sembahyang sunat pun malas lagi ni. Malas sungguh. Tuan, pasal apa? Hari tu sampai 30 hari boleh bangkit pukul 4.30 pagi, pukul 4 pagi. Buat amal bangkit tuan-tuan sekalian pukul 4 pagi tu, ngah masak, ngah apa-apa semua. Sejam, 2 jam sebelum subuh boleh bangun. Ni sekarang ni, start daripada Ramadan, start daripada Syawal hari tu, 2 rakaat tahajud tak buat lagi. Tak boleh buat lagi. Dia terus kontrol, terus tinggal daripada hari tu. Kalau lah hari tu bangun 2 jam. Lepas apa habis tak payah bangun dah 2 jam. Bangun setengah jam awal, tu kira okey lah, betul tak tuan? Tapi dak ni terus habis, tutup buku. Tutup buku. Betul tak ni? Hampa tak berani anggur juga, hampa lah tu. Sungguh, ya Allah, kita takut apa? Kita takut ni hati kita ni tak boleh terima tau, tuan-tuan. Yang Nabi duk janji dahsyat-dahsyat sangat. Nabi janji pahala bergunung ganang. Nabi janji maqam mahmudah. Orang yang duk bangun qiyamul lail, tuan-tuan sekalian, paling tidak 2 rakaat tahajud juga dia kira sudah qiyamul lail lah. Maqam mahmudah, maqam suci. Allah angkat orang ni tinggi, tuan-tuan sekalian. Orang yang duk boleh bangun 2 rakaat tahajud tu. Kemudian 2 rakaat pula sebelum mayang subuh tu. Tuan-tuan sekalian, yang Nabi janji raka'atainul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Tuan-tuan dengar janji ni, tahu janji ni siapa bagi? Siapa janji kat tuan-tuan ni? Nabi janji tu, betul tak? Nabi janji tu. Nabi cakap saja ke? Nabi cakap, tuan-tuan, kalau Nabi janji confirm dapat. Ni macam Nabi janji mai duduk majlis ilmu, duduk je. Bukan buat apa, duduk je. Dan sekalian muslimin azmat, tidur pun tak apa. Sungguh janji mai duduk dalam majlis ilmu. Burung terbang di langit minta ampun dekat kita. Ikan-ikan yang duduk dalam laut tu, yang duduk dalam sungai, dalam parit tu, minta ampun pada kita yang duduk dalam majlis ilmu ni. Bahkan Nabi janji apa, tuan-tuan sekalian? Syurga. Siapa yang duk janji? Nabi janji. Tuan-tuan sekalian, muslimin azmat. Tapi tuan-tuan tengok tak kalau Nabi janji kita buat apa? Kita bukan percaya. Kita tak percaya. Kalau kita percaya, kita buat. Betul tak? Saya cakap, habang pergi kat mana pun, pergi kuliah, habang buatlah sembahyang sunat, buatlah sembahyang witir, 1 rakaat pun tak apa. Buatlah sunat 2 rakaat sembahyang tahajud, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tolong buatlah tuan-tuan, tolong buatlah. Saya kempen lah. Kempen pilah macam mana pun tuan-tuan sekalian. Daripada 100 orang dengar, silap-silap 30 orang je yang buat. Yang lain pasal apa tak buat? Padahal semua orang dengar. Pasal apa? Dia bergantung percaya tak percaya. Betul tak? Percaya tu apa? Iman lah. Iman tu percaya. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Macam tu. Kalau orang habaq itu berim 650. Faham tak? Ada dapat 450. Tak apalah, lagu mana pun. Tapi tuan-tuan sekalian, dia usaha tu, di rumah tak ada internet, pi dekat cyber cafe tu, isi borang online. Sagi pi beratok, duduk tengah panas apa semua sampai pengsan-pengsan. Pasal apa? Pasal orang janji nak bagi duit. Yang ni orang janji yang boleh usaha buat sampai macam Tuhan nak pergi ambil.
Yang Nabi janji hang tak mau ambil. Pasal apa? Pasal dia bergantung kepada iman dia kepada Nabi. Tuan-tuan, ni kita semua semua dengar. Belum tentu semua akan buat. Bergantung pada iman tuan-tuan kepada Nabi SAW. Tidak? Tuan-tuan nak buktikan iman Nabi, nak buktikan iman tuan-tuan kepada perkataan Nabi, esok tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan tak boleh buat, tunjuk bahawa apa? Hati kita ni masih teruk, masih kotor. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi. Ni 5 benda saya minta ni. Lepas bulan Ramadan ni, paling tidak 5 benda ni tolong buat. 5 benda ni. Ni paling lekeh ni. Bawah pada ni, tak boleh pakai dah. Yang pertama tuan-tuan sekalian, tolong buat balik tahajud kita yang tinggal tu. Buat balik 2 rakaat je. Tak payah bangun pukul 4 pagi. Bangun 10 minit awal je sebelum. 15 minit pun cukup dah. Bangun, ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Sudah. Paling kurang. Boleh tak? Oh, tak bunyi tu boleh. Semangat. InsyaAllah Ustaz. Tapi esok tak bangkit subuh. Semangat insyaAllah pun jadilah. Yang kedua, tuan-tuan tolong jaga balik, buat balik sunat rawatib. Buat balik. Faham tak? Buatlah sembahyang sunat ni, bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya Allahu Akbar. Malas sungguhlah, subhanallah. Mati bila-bila masa boleh mati ni. Faham tak? Takut mati tak ada bekal apa ni. Buat. Paling kurang pun yang lain kot boleh kadang-kadang buat, kadang tak buat, kadang buat, kadang tak buat. Tapi satu ni tolong buat, jangan tinggal setiap hari. 2 sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nabi raka'atanul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tanah sekeping ni dekat dengan area KLCC ni. Tadi saya lalu kod jalan Kia Ping kan. Duk perhati tengok ada tanah kat situ, ada rumput-rumput naik kan. Maksudnya tu ada tuan tanah, tapi tanah tu terbiak tepi tu. Kalau tuan-tuan punya tanah kat situ kaya tak? Agaknya tuan tanah tu kaya tak? Sekeping tu agak berapa juta ke? No? Kaya lah. Kalau tuan ada dekat sini ada 10 keping tanah. Satu keping tanah tu, setiap keping tanah tu 1 ekar. Ada 10 ekar ni area ni aja ni. Ni area sini lah. KLCC ni area. Kaya tak? Billionaire noh. Tidak noh. Tapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan lagi kaya. Orang yang lagi kaya ni apa tu? Bukan setakat 10 keping kat KLCC ni. Setiap keping tanah di seluruh dunia ni milik dia. Bukan setakat tu. Bangunan-bangunan yang duduk atas tanah tu milik dia. Bukan setakat tu. Benda-benda yang duduk di dalam bangunan tu semua milik dia. Siapa? Orang yang mayang 2 rakaat sebelum mayang subuh. Multi-billionaire. Tiap-tiap hari punya multi-billionaire selagi dia duduk buat. Faham tak ni? Buatlah tuan-tuan sekalian. Faham? Buat. Jangan buat lepas mayang subuh. Betul. Kata ulama, semayang fajar ini dia bainal azan wal iqamah, di antara azan dengan iqamah, yang kita panggil sunat qabliyah. Faham? Sebelum itu nama sunat tahajud. Sebelum itu nama sunat tahajud. Tuan-tuan, boleh lah, tolonglah semayang. Paksa diri. Kita kena mujahadah kita ni, sebab hati kita ni kotor. Faham tak? Tak boleh nak terima orang duk cerita apilah dahsyat macam mana pun, cerita apilah pahala berguna ganang pun, tak boleh nak masuk lah hati dia, tak boleh nak masuk. Dia blok. Macam hari tu 10 akhir Ramadan hari tu. Siapa yang tak tahu kata 10 akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Ada tak tuan-tuan? Agak-agak lah. Ada tak di kalangan kita ni manusia, orang Islam, yang tak tahu kata dalam 10 akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Tuan-tuan agak ada tak? Boleh kata semua orang tahu kot noh. Ataupun majoriti manusia tahu lah. Kecuali dia ni memang tak nak kata teruk sungguh lah, betul tak? Yang tak semayang pun tahu. Tahu tuan-tuan sekalian. Yang tak puasa pun tahu. Semua orang tahu. Tapi tuan-tuan tengok berapa orang yang betul-betul rebut Lailatul Qadar. Malam 10 akhir Ramadan tu, ya Allah Rabbi tuan-tuan, jam ni. Saya lalu subhanallah tempat saya tu, baru buka Kamdar. Baru buka Maidin. Pack orang tuan-tuan sekalian. Malam 10 akhir Ramadan tu, pack. Maidin pun sampai tak berlakon dah lah ni. Saya buka supermarketnya pasal.
Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Hari tu, hari-hari yang ada potensi untuk dapat Lailatul Qadar, yang kalau dia beramal malam tu, amal dia seperti 84 tahun, yang setiap tahun tu 70 kali ganda. Tapi dia sanggup pilih untuk cari baju 2-3 helai lagi, tuan-tuan. Dia pilih baju lagi 2-3 helai berbanding dengan Lailatul Qadar yang Allah nak bagi kat dia. Pasal apa? Macam tadi saya sebut, bergantung pada iman. Semua orang tahu, semua orang dengar. Selebihnya balik pada iman, tuan-tuan. Balik pada hati, tuan-tuan. Kalau hati tuan-tuan bersih, dia akan masuk. Lepas tu nak buat. Dengar aja nak buat. Dengar aja nak buat. Faham? 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tolong jaga. Yang ketiga, tuan-tuan tolong sembahyang berjemaah. Jangan siapa pun duduk sembahyang seorang-seorang. Paling tidak, kalau pun tak boleh nak jaga setiap waktu sembahyang berjemaah, paling kurang, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jaga 2. Sembahyang subuh, sembahyang isyak. Sembahyang subuh, sembahyang isyak. Nabi kata man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man sallal subha fi jama'atin fa ka'annama sallal lail kullah. Siapa sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti bangun qiyamul lail separuh malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia berqiyamul lail seluruh malam. Dan para sahabat dulu, dia kata cerita apa? Kami pada zaman Nabi SAW, kalau kami nak kenal orang-orang munafik di kalangan kami, kalau kami nak tahu siapa ni munafik di kalangan kami ni, mereka ni apabila orang pergi sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah, dia pun tak mai. Itulah orang munafik. Nak kenal orang munafik zaman Nabi macam tu. Kita kena keluar daripada sifat orang yang macam ni. Orang lelaki sembahyang kat masjid. Sebab ada yang, Ustaz, saya kalau saya pergi sembahyang kat masjid, Ustaz, ni anak isteri saya tak ada sembahyang berjemaah. Memang orang lelaki-lelaki kena pergi sembahyang kat masjid. Maksud saya. Orang perempuan pula, dia tidak afdal, tidak syarat kepada dia untuk pergi sembahyang. Dia afdal untuk sembahyang di rumah isteri kita, walaupun sembahyang seorang-seorang. Itu afdal bagi dia. Tapi orang lelaki-lelaki, afdal dia untuk pergi sembahyang di masjid. Orang perempuan afdal untuk sembahyang di rumah, dan afdal lagi bagi dia untuk ada satu portion dalam rumah dia tu untuk dia sembahyang. Ada satu bilik khas di bilik dia tu, tu untuk dia. Orang lelaki dengar azan kena pergi sembahyang di masjid. Maksud saya. Tak bersolih ala syamat tu afdal dia. Maksud dia kalau dia pergi sembahyang di masjid, dia dapatlah pahala berjemaah di masjid, dia dapat pahala masuk masjid, dia dapat pahala yang 27 tu lagi apa semua. Banyaklah pahala yang dia dapat. Cuma kedudukan afdal dia. Orang perempuan masih afdal untuk sembahyang di rumah. Tu keadaannya. Baik, faham dah? Dia kira berjemaah, dapat juga pahala tu. Cuma tak dapat pahala afdal bagi seorang lelaki. Dia tak dapatlah pahala. Dia di masjid ni, dia ada pahala lain lagi. Dia pahala masuk ke masjid, lagi dia pahala duduk i'tikaf dalam masjid. Faham tak? Pahala kalau dia berwuduk di rumah, dia berjalan ke masjid tu, setiap langkah dia tu Allah ampunkan dosa, dan Allah bagi satu pahala, dan Allah ampunkan dosa. Berapa banyak dia pergi masjid tu saja, bergunung-gunung dah pahala dia dapat dekat situ. Berbanding dengan sembahyang di rumah. Di rumah dia setakat dapat sembahyang berjemaah di rumah je lah. Faham tak Nazilan? Tu cerita dia. Baik, sembahyang isyak dan subuh. Kemudian Quran tolong buka balik. Quran dah tinggal dah berapa lama, baca balik. Dan yang kelima, tuan-tuan, yang saya nak minta sungguh-sungguh, saya nak minta tolonglah tuan-tuan, tolonglah. Apa dia? Jangan tinggal sunat witir. Jangan tinggal sunat witir. Dah lah berapa kali nak beletak lah, tapi duk tak buat juga. Faham tak Nazilan? InsyaAllah buat. Bunyi kuat so. Yang buat bunyi kuat lah. Paling kurang, paling lekeh, paling kurang. Tapi kalau satu ni pun tak boleh buat lagi, aku balik dengan motor ni free lagi boleh kau. Gemar gaya nak masuk syurga Firdaus. Satu rakaat pun malas, ya Allah. Tak boleh buat. Tuan-tuan, kalau dengar satu rakaat ni pun tak boleh nak buat, tuan-tuan kena risau hati kita ni lagu mana ni. Cerita ISIS lah tadi, cerita Dajjal lah tadi, cerita apa tuan-tuan. Kita punya diri sendiri pun tak boleh lawan lagi ni. Betul tak? Dia syaitan dia tak bagi kita buat. Sampai ke tahap kita ni syaitan pun duk relax lah. Betul tak? Dia tak ada duk kalut apa lah. Dia relax. Hari tu dia test lah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dia duk lock up Ustaz. Dia tinggal dekat apa? Tinggal kat awal nafsu kita, diri kita sendiri pun semua fail lah. Dia kata kalau macam ni tak ada apa. Keluar Ramadan dia duk relax lah. Faham sekalian? Siapa duk untung kita ni? Kita lah.
Tak payah bangunlah, tak payahlah, tak. Alah, duduklah lah, nanti buat lagi esok pun boleh buat lagi. Dia tak buat satu rakaat pun tak dapat. Kalau tuan-tuan satu rakaat ni pun tak boleh nak buat, tuan-tuan kena risau hati tuan-tuan ni jadi lagu mana ke. Hati kita ni hitam lagu mana pun tak tahu. Faham tak ni? Tolonglah satu rakaat pun jadilah. Kata ulama, kata sebagai ulama, kita makruh buat satu Faham tak? Maksud dia apa? Janganlah buat dia single duduk macam tu. Combine lah dia dengan 2 rakaat selepas selepas kita sembahyang isyak, sunat ba'diyah 2 rakaat tu. Lepas tu kita buatlah 1 rakaat lagi tahajud, witir. Ataupun kalau kita bangkit di awal pagi tu, kita buat tahajud 2 rakaat, lepas tu kita combine lah dengan 1 witir. Faham tak sekalian? Janganlah duduk seorang-seorang dia buat satu-satu macam tu. Tapi kalau buat pun sah tak? Sah, lebih baik pada tak buat langsung. Nah, 1 rakaat sudah. Habis surah, tuan-tuan semua sembahyang isyak. Tuan-tuan semua sembahyang isyak. Semua, mana ada siapa tak sembahyang isyak? Semua dah sembahyang isyak. Nak tambah satu lagi. Faham tak? Paksa diri tu bangkit. Solat sunat witir rakaatan, 1 rakaat. Kan? Kerana Ta'ala. Lepas tu habis Fatihah baca 3 qul. Faham? Bukan qul. Qul Allah kepada binas lah. Kalau tak pun baca qul Allah sudah. Kalau tak larat juga pun tak usah baca apa. Pun tak apa. Ya Allah, tak tahulah. Ni, tuan-tuan yakin lah. Ni, gelak-gelak kan. Kita ni yang main ni belum tentu buat lagi. Saja saya nak gempak lagi. Sungguh nak tahu tengok malah ni. Terus tengok orang, tengok kita sendiri. Allahu Akbar. Takutlah hati kita ni kotor sangatlah, ya Allah. Faham ni? 5 benda ni tolong buat. Baik, dia kata apa? Untuk melihatkan jalan kepada masjid dan jalan kepada tempat menuntut ilmu, dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia itu melihat kerja-kerja buat engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan belaga, dan bermula mensyukurkan mata itu ialah melihara daripadanya daripada tiap-tiap melihat yang haram. Baik, dah tahu dah apa tujuan dia. Allah jadi buat akhirat, apa jadi buat dunia. Macam mana cara untuk kita mensyukuri nikmat mata yang Allah bagi dekat kita ni? Cara dia tuan-tuan, yang pertama dia kata apa? Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat kepada benda yang haram. Jaga jangan guna mata tu untuk tengok benda haram. Faham? Kalau kita tengok benda haram, maksud kita telah salah guna mata yang Allah bagi kita tu. Tengok benda haram tu macam mana? Dia kata seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Tengok orang perempuan, tengok solat, iyalah nak buat macam mana kita macam tu. Yang satu dia duduk tunjuk kat kita tu satu hal pula. Bukan tak mau tengok tuan-tuan. Kita duduk naik kereta ni serban tak kepala ni tuan-tuan. Bila duduk main naik motor, duduk tunjuk bungkuk kat kita pun naik susah hati juga. Tak tengok rugi. Faham sekalian. Dia kata Ustaz tengok sekali tak apa, jangan tengok 2 kali baru dosa. Tengok sekali. Gam langgar tak elektrik. Sekalian. Masya-Allah Rabbi. Dia sekali tengok tu maksud tertengok. Tertengok. Imam Syafi'i satu hari tuan-tuan sekalian, dia pergi lupa. Dia terlupa hafazannya. Pergi mengadu kepada guru dia Imam Waqi'. Dia kata, kenapa saya ni terlupa hafazan saya? Dia kata ilmu tu cahaya, hati tu macam kaca. Ilmu dia tak akan masuk kepada hati yang kaca yang ada kotoran, ada debu dosa, ada kotoran dosa duk tutup kaca tu. Imam Syafi'i tu tuan-tuan sekalian, usaha apa? Salih ala Muhammad. Kisah tadi waktu duduk berjalan pi tu, ada seorang perempuan tu ada lompat ayat macam mana terselak sikit kain dia, nampak lebetih dia sikit, nampak betul kawan pun tertengok macam tu je, bukan nak tengok, bukan macam kita. Faham tak? Tertengok sikit. Tertengok macam tu pun lupa hafazan tu. Kita ni patut apa pun tak ingat ni. Bukan cakap paha dah. Allahu Akbar, subhanallah tu. Tuan-tuan sekalian, melihat yang haram seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya. Sahayanya ni apa? Hamba-hamba dia. Dan mahramnya, mahram bukan muhrim. Situ dia ada baris tak? Mim haramim. Tidak. Baris elok. Sebab orang duk kata apa? Sema dengan bukan muhrim. Bukan. Muhrim tu maksud orang yang pakai ihram. Tak ada masalah. Apa nak tengok orang muhrim bukan muhrim, tak apa.
Pasal apa? Pasal tengok orang yang pakai ihram tak pakai ihram, tak ada masalah apa. Faham tak? Bukan mahramnya. Balik raya itu, kelang kabut lah kita, subhanallah. Dia tak tahu dia celaru. Raya tuan-tuan, masalah sungguh kita ni. Tak tahu kok empah lagu mana. Tapi balik ni, pekat nak salam lah, masya-Allah, belaga pipi ke. Susah hati kita ni tuan-tuan sekalian. Dia tak kira siapa dah batas mahram dia. Faham tak? Kita boleh, yang mahram dengan kita ialah orang yang duduk atas line kita ni, line atas. Maksud dia apa? Mak, ayah, tok wan atas. Kemudian yang bawah anak cucu ke bawah. Kemudian ke kiri ni siapa? Abang, adik, kakak. Kemudian ke kanan apa? Bapa saudara, mak saudara. Bapa saudara, mak saudara kita boleh salam. Saya kakak kepada ayah saya, contoh. Dia tu mak saudara saya. Boleh tak salam dengan dia? Boleh. Salih alaihi wasallam. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh, saya abang kepada ayah saya, bapa saudara saya. Kemudian dia berkahwin kan, iaitu isteri dia. Isteri dia saya tak boleh salam. Yang boleh salam, nak bagi faham elok macam mana, yang ada hubungan darah dengan kita. Yang jenis ipak duai tak boleh. Faham tak? Yang bersangkut, yang berkahwin tu tak boleh. Dia selaru habis. Dia tak faham. Betul tak anda sekalian? Musalli ala sayyidina Muhammad. Mahram ni juga tuan-tuan, kalau kepada anak susuan. Anak susuan, dia menyusu isteri saya, contoh 5 kali kenyang. Kemudian apa lagi tuan sekalian? Bawah 2 tahun. Ada orang tanya soalan kat saya, Ustaz, macam mana keadaan saya dengan suami saya? Suami saya minus. Apa faham tak ni? Hampa ni lambat pick up semua. Suami dia minum susu dia. Saya kata, awak tak ada susu leng ke? Dia nak tanya hukum, dia nak tahu. Tak, melainkan suami dia bawah 2 tahun. Dah lepas 2 tahun tak ada apa. Ni baru tak sah tak. Baru tak sah tak. Sebelum main tak sah ni. Ada satu soalan dia post kat Facebook dia. Dia kata, sedang saya tidur, tiba-tiba kucing saya dia main menyondol-nyondol di bra dia kata. Dia cerita. Kemudian masa dia pun buka dia punya bra dia. Kemudian kucing tu isap susu dia. Dia cerita detail, saya tak payah cerita gambar. Dia nak bagi kita faham. Kemudian apa semua dia kata sampai luka-luka lah, apa cakap lah, apa semua dia kata. Apa hukum dia dengan kucing tu? Dia kata begitu. Saya jawab kat dia, saya kata apa? Berjaga-jaga, takut kucing tu jatuh cinta dengan anak dia. Nanti dia tak boleh kahwin. Kucing bercelaru sungguh. Tak nak kata orang ni jahil. Ya Allah Rabbi. Subhanallah. Anak susuan, apa sahaja yang mahram kepada anak saya, demikianlah mahram kepada anak susuan tu. Faham tak? Maksud dia dengan isteri saya, dia tak boleh kahwin. Dia dengan masalah anak-anak saya tu jadi saudara dia. Dia dengan bapa, saudara, apa semua yang relate dengan anak saya tu, sama hukum dia dengan yang tu. Faham? Yang masalah kita lah ni ialah orang yang berkahwin, dia ada anak, dan isteri dan suami dia pun ada anak. Dia berkahwin janda dengan duda. Saya kahwin, saya ada anak saya. Isteri saya kahwin, dia ada anak dia. Isteri saya, dia ada anak dia. Anak dia tu jadi apa kan saya? Anak tiri saya. Tidak. Anak saya pula jadi anak tiri pada dia. Yang cross ni, okey, dia panggil mahram. Maksudnya anak saya, anak perempuan tu, anak pada isteri saya tu, anak tiri saya boleh salam dengan saya, boleh buka aurat, boleh apa semua. Faham? Yang masalah tak apa dia? Anak dengan anak. Anak dengan anak. Depa ni bukan mahram. Bukan mahram. Nanti subhanallah, bila dia kecil-kecil tak apa. Bila dia besar-besar, dia dah baligh, waktu tu auratnya ni aurat kepada saudara tiri, saudara tiri dia. Depa boleh kahwin tu. Boleh kahwin. Dan saya pun duduk bincang-bincang dengan isteri pun. Dia kata, kita anak-anak kita dah besar dah apa semua.
Dia fikir duk raya-raya ni susah ni, nak balik ni jauh-jauh, balik jauh-jauh. Dan ni apa kata Mak Hang kita bagi kahwin lah daripada dua orang tu. Mak Hang hanya panggil, dulu panggil sayang. Lepas tu luruh huruf S tu tinggal ayang, lepas tu luruh huruf A tu tinggal yang, lepas tu luruh huruf Y tu tinggal ang, bunyi Mak Hang. Sama kita bagi kahwin buang, dia kata kalau depa berkenan tak apa, mesyuarat pun semua berkenan, bagi nikah apa senang. Saya dengan isteri saya dia jadi besan sebantai. Sungguh tu orang Melayu punya term, besan sebantai. Tu pun sebantai dulu waktu baru menikah dulu aja. Lah tak sebantai dah. Lah dia tidur atas katil, kita tidur bawah. Anak ramai. Faham ni? Lepas orang ganjak sikit, lepas orang lagi ganjak sikit lagi. Dapat 3-4 orang anak tu, kita duduk bawah. Dia tidur atas. Tak ada lah sebantai-sebantai tu. Tapi subhanallah tu hukum dia. Faham tak sekalian? Susah. Kerana kita tak tahu hukum ni, jadi payah tu. Dia panggil mahram. Dan seperti melihat akan orang-orang yang muda belia yang membawa kepada syahwat dia. Musalli ala sayyidina Muhammad. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, melihat aurat laki-laki orang perempuan. Kita ni musalli yang duduk di rumah ni, anak-anak kita balik dah. Tuan-tuan, aurat tuan-tuan kekal dengan anak-anak tuan-tuan tu setakat lutut dengan pusat dengan lutut. Kita duduk di rumah pakai seluar pendek, duduk selang kaki tu, tengok bola dengan anak-anak kita kat sini. Tuan-tuan faham tak? Aurat tu dosa ni, nampak aurat. Jaga elok-elok sikit. Di rumah pakai tu elok sikit bila ada anak-anak. Pakai kain pelikat pun elok lah, tapi dia gulung sampai atas. Faham tak? Sama orang perempuan pun sama. Orang perempuan, aurat dia kepada adik-beradik dia, kepada anak-anak dia, aurat dia siapa tahu? Pusat dengan lutut juga. Sungguh. Dengan abang pun selalu. Dengan abang pun pusat dengan lutut. Bukan suami, abang dia. Adik pun pusat dengan lutut juga. Tapi tak usah dia buat perangai lagu tu dalam rumah. Jalan selamba. Selaru habis dia beradik. Tu kat lari masuk bilik habis. Senyap kalau bilik saya pun tak tahu. Jadi subhanallah, yang lain tu selebih pada tu adab. Adab dia panggil. Adab. Tapi hukum setakat tu. Dia faham tak? Itu keadaan dia Musa Jumat. Tapi Masya Allah Rabbi, bila duduk di rumah jaga aurat, batas-batas aurat. Dengan lelaki tak apa, dengan suami tak apa. Dengan suami subhanallah tak ada aurat dia. Tak pakai apa dapat pahala. Dengan suami. Faham tak Muslimah? Tu cerita dia. Dan sekalian, Musalli ala sayyidina Muhammad, jaga batas-batas aurat tu. Melihat kepada aurat-aurat laki-laki. Macam hari tu tengok bola, tengok bola. Tengok bola. Berdosa tak mau tengok bola? Mana dosa tengok bola tak berdosa. Tapi yang berdosa duk tengok paha dia duk main tu. Ya tak? Salih Azman. Dia kata Ustaz lah, kami tengok bola Ustaz, bukan tengok paha dia. Dia nama pun bola sepak, dia sepak dengan kaki. Bukan dia sepak dengan kepala. Faham tak? Mau tak mau mesti nampak paha dia. Setiap kali kita duk tengok paha tu, selagi itulah berdosa. Tapi sampai ke tahap kita dah tak berasa tu dosa dah, tak berasa. Nombor kata hati kita ni kotor sangat dah. Maka memelihara mata engkau, kerana firman Allah Ta'ala, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfuduna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya bersabda olehmu, hai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagi tahulah kepada mereka, bagi sekalian yang beriman itu, pejamkanlah, yakni tundukkanlah pandangan oleh kamu, tunduk pandangan akan mata kamu itu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya mereka akan menundukkan pandangan mereka itu atas segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka. Faraj mereka ni maksud menjaga kehormatan diri dia. Sama ada menjaga kehormatan secara zahir, tak bagi serah, tak buat apa sebagainya, dan menjaga kehormatan maksud tidak menceritakan keaiban diri, menceritakan benda-benda yang berlaku dalam rumah kepada orang lain. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Berhenti kat situ. Tuan-tuan tolong tanda. Nanti saya nak tanya. Kan? Okey, masa dia berhenti kat situ. Dan sekalian, ini cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan masih membincangkan tentang mata. Mata ni panjang sikit lah dia punya perbincangan dia.
Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan, seperti yang saya selalu umumlah, kita buat kutipan untuk Ma'had Darul Faizin tu. Jadi tuan-tuan yang nak sedia wakaf ni, jumpa saya lagi lah. Sedia wakaf ni Salih Al-Semat RM50. Kalau tuan-tuan tak mau sedia wakaf pun, tuan-tuan masuk je lah kat dalam tabung sekali ni. Saya akan tetap buat keluar sedia wakaf juga nanti. Saya simpan ni Ma'had lah. Nah, kalau tuan-tuan bagi kurang daripada RM10, RM50 pun tak apa, saya himpun-himpun cukup RM50, saya akan keluarkan sedia wakaf juga. Tapi kalau tuan-tuan bagi yang RM1 ke RM5 ke, yang ni saya masuk tabung lain, tabung pembiayaan pelajar, wakaf juga lah. Wakaf yang ni kami guna khas untuk biaya akademik, pembiayaan yuran-yuran pelajar dan sebagainya. Nah, cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf sekali lagi kesilapan, salah-salah bicara dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, diberikan kefahaman insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى.